A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, salam Ramadan kepada para penonton sekalian. Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar para penonton sekalian? Macam mana sahur tadi? Bangun ke tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada sahur kita sebentar tadi. Terus pergi ke masjid solat berjemaah, lepas tu balik-balik terus buka tanyalah ustaz pada pagi ni kan. Jadi alhamdulillah, jangan tidur-tidur. Pagi-pagi ni kita nak menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton sekalian, hari ini kita nak meneruskan pengajian kita. Kita nak belajar berkaitan dengan hadis, iaitu tajuknya adalah berkaitan dengan Allah mengangkat doa. Dan di antara satu perkara yang perlu kita sering lakukan di bulan Ramadan, iaitu kita memperbanyakkan doa. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita dan Allah ampunkan segala dosa kita. Baik, bagi mengupas topik kita pada hari ini, dan kita persilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Joa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Banyak mutiara ilmu yang kita nak ambil daripada Al-Fadhil Ustaz. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, Allah mengangkat doa. Tapi sebelum kita nak bincang berkaitan dengan topik ini Ustaz, ya, alangkah indahnya kalau kita dapat mendengar orang kata kata-kata ataupun sabda daripada baginda SAW yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran jazilan al-Fadil Ustaz Aiman dan hadirin. Kita bersyukur dan sangat menginsafi dengan dosa yang sangat banyak Allah pilih untuk berada di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ramadan tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama arda maulahu bimaltazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadan datang dengan senyuman, beruntung jiwa yang mengambil peluang beramal di dalamnya. Redha dengan Tuhannya apa yang diperintahkan padanya, beruntung jiwa-jiwa yang membersihkan dengan ketakwaannya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bicarakan tentang beberapa hadis, iaitu Allah mengangkat doa. Memang di bulan Ramadan Allah sangat mengasihi hambanya, sehingga disebut di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Abu Nuaim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan untuk setiap hamba Allah di bulan Ramadan ini ada doa yang sangat mustajabah. Doa satu perkara, yang istijabah itu satu perkara. Maksud Allah telah bagi dua kemuliaan. Satu, dapat berdoa. Yang kedua, diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga golongan yang Allah tidak akan tolak permintaan mereka. As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga buka puasa. Ini Ustaz Aiman tak termasuk Ramadan, termasuk di luar Ramadan. Apatah lagi di bulan Ramadan, min babil aula, sebab bulan ini bulan yang penuh dengan kerahmatan siang dan malamnya. Wal imamul adil, imam yang adil, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Dan doa orang yang zalim Allah Subhanahu wa taala angkat sehingga ke langit. Tiga ini berdoa tidak akan ditolak oleh Allah, termasuklah yang kita sebut orang yang berpuasa sehingga ia buka puasa. Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, oleh kerana orang yang berpuasa itu dimakbulkan doa, kata beliau,
doalah sejak daripada awal puasa sampai habis puasa. Maksud berdoalah selepas subuh sampai maghrib. Sebab itu adalah waktu kita berpuasa, maka doa orang yang berpuasa dimakbulkan Allah. Maka siapa yang berpuasa, bukankah berpuasa itu bermula subuh sampai maghrib, jangan putus doa. Dan beliau sebutkan juga, doakan juga untuk orang lain. Sebab kita sebagai wakil yang makbul doanya, biar doa orang lain diwakilkan pada kita juga makbul doanya. Hada wabillahi taufiq. Masya-Allah. Kita ambil peluang bersungguh-sungguh kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah doa apa sekalipun saya. Mana kalau kita nak berdoa usul Melayu ke, nak minta naik kapal angkat ke, nak jadi orang kaya ke apa, mintalah apa pun nak minta sekalipun. Allah Maha mendengar dan Allah Maha berkuasa dalam memberikan kepada kita kekuatan. Baik Ustaz. Macam mana Ustaz, ada lagi ke mungkin intipati yang menarik dalam hadis ini, ataupun kita nak melihat kepada doa ini sendiri merupakan satu kuasa yang diberikan oleh Allah SWT, merupakan yang disebutkan sebagai ini pedang orang Islam, yang mana disebutkan kekuatan orang Islam itu sendiri. Namun begitu Ustaz, sebagai permulaan mukadimah perbincangan kita pada hari ini, ya, dalam apa saja yang kita buat, Nabi mengajar kepada kita adab. Nah, sudah semestinya adab ni menjadi keutamaan dalam kita nak melakukan sesuatu. Tambah pula bila kita nak minta ni saya, kalau minta dengan mak kita kan, kena minta betul-betul lah, kalau mak bagi duit kan. Tapi bagaimana kita minta dengan Allah ni, pasti dengan permintaan yang bersungguh-sungguh. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa di antara adab yang boleh kita amalkan dalam kita nak berdoa ni Ustaz. Masya-Allah, soalannya sangat baik sekali daripada Ustaz Aiman. Adab berdoa. Jadi adab berdoa kita boleh bagikan pada adab sebelum berdoa dan ketika berdoa. Sebelum berdoa, kita nak minta pada Allah, sudah pasti kita malu dengan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Maka yang pertama sekali hendaklah kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berdoa ini. Maka cara diampunkan dosa iaitu satu dengan beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih dengan dua cara. Nah, itu dikembalikan pada para alim ulama supaya kita dapat penerangan kenapa dibaca baris hadapan, kenapa dibaca baris atas. Satu. Yang kedua, hendaklah kita berbuat hasanat, kebaikan sebelum kita berdoa. Sebab itu juga untuk menghapuskan dosa tadi itu. Innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Caranya adalah dengan kita barangkali solat dahulu. Kalau tidak ada solat yang ada waktu dan masa, kita solat sunat mutlak umpamanya. Ataupun kita membaca Al-Quranul Karim ataupun bersedekah, itu sebelum kita berdoa supaya dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah baik dengan kedua orang tua, guru, rakan taulan dan sebagainya. Baik, ketika berdoa ini penting. Ketika kita berdoa, satu, hendaklah hati kita penuh rasa tawaduk, khumul dan rasa rendah diri pada Allah, jangan sombong. Yang kedua, hendaklah kita ada perasaan ikhlas dan yakin doa kita dimakbulkan oleh Allah. Inni ala husni dhanni abdi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku mengikut bagaimana prasangka baik hamba-Ku padaku. Sebab itu kalau kita berdoa, yakin dimakbulkan oleh Allah. Istighfar, yakin diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam doa ada seninya. Para ulama mengajarkan, satu, ketika nak berdoa, puji Allah. Sebab itu kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, bersalawat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketiga, istighfar dulu sebelum kita minta pada Allah. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita guna dua muthanna, Rabbi ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Kalau guna jama', Rabbi ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kita mohon ampun pada Allah dulu. Kemudian yang keempat baru berdoa. Ustaz Aiman sebutkan apa bahasa sekalipun yang lebih touching dan lebih kita rasai akan permintaan boleh, itu. Boleh. Boleh.
Dan kita selangi, jangan lupa kata ulama, dengan kita selangi dengan menyeru dan memuji Allah. Umpama ketika berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq. Tetapi ketika menyeru itu biar sesuai dengan doa. Contoh, kalau kita nak anak kita sihat daripada sakit, kita minta Ya Razzaq, Ya Syafi. Kalau mohon maaf, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau nak minta rezeki, Ya Razzaq, Ya Fattah. Kalau nak minta supaya dilindungi daripada orang yang zalim, Ya Jabbar, Ya Qadir. Kalau nak pergi interview, Ustaz? Ya Fattah boleh. Ya Fattah boleh, Ya Rahman boleh. Di samping ada bacaan-bacaan untuk melembutkan hati orang yang menginterview itu. Kemudian jangan lupa kita tutup doa dengan salawat. Sebab doa yang tidak dimulai dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat tergantung-gantung. Jadi kita tutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan lain-lain. Itu 5 perkara kena ada dalam doa. 1 pujian, 2 salawat, 3 istighfar dulu, kemudian 4 kita minta doa di samping diselangi dengan seruan nama Allah yang mulia, asma Allahul Husna, dan yang kita tutup dengan salawat. Oh, itu dia Ustaz. Bukan tuan-tuan minta, Ya Allah, nak rumah besar lah. Bukan begitu Ustaz. Rupanya kita kena ada tata caranya. Macam, Ustaz nampak handsome lah ni Ustaz. Ustaz belanja saya makan Ustaz. Begitulah gawat je Ustaz kan. Tapi malah lebih lagi kepada Allah SWT. Selepas ini kita akan bicarakan, kalau kita tak menutup aurat ni, boleh ke kita berdoa Ustaz? Selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, tadi saya ada tinggalkan satu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, boleh tak kita berdoa dalam keadaan kita tidak menutup aurat? Kena tarik tudung dulu, pakai elok-elok dulu, baru boleh berdoa? Bagaimana keadaannya itu Ustaz? Baik, insya-Allah. Kalau ditanya boleh tak boleh, maka jawabnya boleh. Malah dalam keadaan orang itu mungkin sangat memerlukan pertolongan, contohnya dia tersepit, contohnya dia terjatuh, tu tak ada nak tutup aurat semua tu. Maka hukumnya adalah boleh. Tapi dalam keadaan kita boleh menutup aurat dan dalam keadaan menghadap kiblat, itu sangat elok lagi kita lengkapkan adab-adab tadi. Cuma kalau kita berdoa dalam tidak menutup aurat, hukumnya boleh sahaja. Cuma untuk lebih lagi kita beradab dalam keadaan yang boleh kita sediakan dengan menutup aurat dengan baik, silakan sahaja. Umpamanya kita dalam bangkit daripada tidur dan sebelum tidur, itu kan ada doa masnun itu, jadi itu tak perlulah kita nak menutup aurat. Dalam keadaan tertentu memang dibolehkan. Baik Ustaz, jadi kita nak teruskan kepada hadis yang kedua kita pada hari ini Ustaz. Yang mana kita ada 3 hadis menarik yang kita nak kongsikan pada hari ini Ustaz. Untuk hadis kedua, tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam paparan ini, man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, memberi makan di sini dengan apapun, apakah minuman, apakah makanan, satu. Yang kedua, memberi makan itu tak semestinya difahami dengan makanan yang pertama untuk orang itu buka puasa, maka itulah termasuk dalam hadis ini. Tidak semestinya. Kalau tidak, nanti berebut orang bagi kurma dengan ayam. Adapun dengan nasi ayam ke rojak apa tu semua orang tak boleh bagi. Pasal semua nak berebut hak mula-mula tu. Nah, tidak semestinya. Hatta kalau kita bagi nasi, contohnya di tengah masjid, kurma dulu, air, kemudian solat, baru makan nasi yang berat-berat. Hatta bubur sekalipun yang dimakan selepas nasi, itu termasuk juga man fattara sa'ima. Dan ini tidak juga khusus bulan Ramadan kita ni. Di luar Ramadan pun sama juga hadis ini. Puasa sunat, puasa dan sebagainya. Itu termasuk di dalam orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maksud dia dapat 2 pahala. Satu, pahala dia tak kurang pun. Yang kedua, pahala orang yang berpuasa. Hadirin, kalaulah yang berpuasa itu kita sebut orang yang memang lapar dan dahaga. Contoh,
orang yang bekerja keras ataupun orang yang berada di perbatasan, yang berpeluh, yang berpanas, itu sudah pasti pahalanya lebih, Ustaz Aiman. Nah, kenapa? Sebab Nabi menyebutkan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu mengikut payahnya sesuatu dilakukan. Lagi payah, lagi besar pahala. Kalaulah yang berpuasa itu umpamanya orang saleh, tuan guru, para masyayikh, orang yang berkhidmat dengan masyarakat, sudah pasti pahala kita akan lebih lagi. Katalah yang makan makanan yang kita bagikan itu anak-anak ditahfiz Al-Quran, anak-anak yatim, bukankah hati mereka sangat bersih? Bermakna pahala kita dapat juga. Pahala mereka tadi itu kualitinya lebih tentu, sudah lebih tentu lebih banyak. Orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, yang ikhlas hatinya itu juga makan makanan kita itu, pahalanya sudah pasti lebih banyak. Karena itu kita ambil peluang ini. Bagilah apapun, walaupun dengan sebotol air, dengan kurma dan sebagainya. Kalau dekat negara Arab, Al-Fadhil Ustaz Aiman, kita belajar di negara Arab tu tahu keadaan ini yang disebut sabil. Nah, saya juga ada pengalaman balik daripada umrah Ustaz Aiman Ramadan, kami berhenti di tepi jalan, saya heran melihat ada kereta-kereta yang banyak. Kemudian kami didatangi satu van yang mereka kata sabil. Rupanya ditanya kam nafar, berapa dalam van kereta kami? Sebanyak itulah dia bagi satu bungkus plastik, dalam tu ada air kosong, ada kurma, ada laban, ada kuih sedikit. Masya Allah, berebut-rebut mereka. Kenapa? Man fattara sa'iman tadi itu. Lagi banyak kita bagi makan pada orang, lagi banyak pahala kita dapat. Tambah-tambah bila mana kita beri itu dekat tanah haram saya. Masya Allah, Masya Allah. Bertambah-tambah lagi. Itu digandakan. Kalau dekat Al-Masjidil Haram, tanah haram itu, bahagian kita itu digandakan 100,000 kali ganda. Itu qiyas kepada solat satu solat di Al-Masjidil Haram sama dengan menyamai 100,000 pahala solat di luar Ramadan. Itu qiyas kepada sedekah, baca Quran, lain-lain. Karena itu beramal di sana lagi besar lagi pahala. Masya Allah. Jadi kita masih lagi ada slot berbuka puasa tu kat surau dan masjid kita. Lalu cepat-cepatlah call pengurusi masjid tu untuk kita ambil slot berbuka puasa tu. Sekurang-kurangnya sehari dapat sponsor pun okeylah, maklum. Dapat kita merebut pahala. Ya, maknanya sama seperti mana orang berpuasa tu kita pun dapat juga kan. Baik Ustaz. Jadi kita nak baca satu lagi hadis Ustaz. Yang berikutnya pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik. Tentang orang yang berpuasa, Allah bagikan dua kegembiraan. Satu disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, lis-saimi farhatan. Hadisnya panjang ni, di akhir hadis untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahu huma, yang dia bergembira dengan dua kegembiraan ini. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika dia buka puasa dia sangat gembira dengan buka puasanya tadi itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih, ketika dia nanti berjumpa dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Apa maksud? Orang yang buka puasa gembira dengan apa yang akan dia makan nanti ketika buka puasa, itu memang zahir. Kita sendiri pun, walaupun hanya dengan air, dengan kurma, Allah gembira, tak boleh nak kata gembira dia. Kalau tambah sedap lagi bertambah-tambah gembira. Nasi kandak lah dan lain-lain. Nak tanya, memang lagu tu. Dia makanan apa pun kalau kita makan waktu tu, Allahu Akbar. Itu memang zahir. Walau seteguk air. Ini Allah nak bagi sesuatu yang mudah kita faham. Dan gembira betul-betul. Dan yang kedua, ini special. Dia bergembira dengan puasanya. Ini disebut di dalam Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanil Kubra. Seorang lelaki tanya dengan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah. Sebab Sufyan ada dua. Satu Sufyan Al-Thawri, guru pada Imam Malik. Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i. Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, fima yarwihi an-nabiyyu an rabbih azza wa jalla, pada apa yang Nabi riwayatkan hadis daripada Tuhan, hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa saum. Setiap amalan tu kembali pada Tuhannya, melainkan setiap amalan itu kembali pada anak Adam itu kecuali satu, puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kerana sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ulama bahaskan semua amalan semua untuk Allah juga, tapi kenapa spesifik puasa? Kerana puasa itu khusus ibadah yang memang dengan puasa exclusively orang itu boleh
mengajar dirinya untuk ikhlas. Yang lain orang tahu solat, orang tahu bagi sedekah, tapi puasa siapa pun tak tahu. Nah, kerana tak ada tanda dia tu puasa. Nah, ataupun dia tak puasa dah, kemudian dia berlakon jadi puasa pun orang tak tahu. Nah, kenapa dalam hadis ini disambung bahawa orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan kemahuannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang halal ditinggalkan kerana menjunjung perintah Allah. Makan minum itu halal, tapi kerana berpuasa tidak melakukannya. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, "Hadza min ajwadil ahadits wa ahkamiha." Hadis ini hadis yang terbaik dan yang paling banyak hikmahnya. Idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat, yuhasibullahu azza wa jalla 'abdahu. Allah akan menghisabkan hambanya, wa yuaddi ma alaihi min al-madhalim min sa'iri amalihi hatta la yabqa illa saum. Kalau dia ada buat zalim kat orang, amalan kebaikan tadi pahala tadi dibagi pada orang kerana dia buat zalim pada orang itu. Illa saum, kecuali puasa. Itu yang istimewanya tu. Fa yatahammalullahu anhu ma baqi alaihi min al-madhalim. Allah akan bagi pahala apa yang dia buat zalim pada orang, bagi kat orang tadi yang dizalimi, wa yudkhilhu bis-saumil jannah, maka dengan pahala puasa tadi dia masuk syurga, tak dikacau. Ini juga disebut oleh al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, anna as-siyama lillahi azza wa jalla, puasa itu khusus untuk Allah azza wa jalla. Fala sabila li ahadin ila akhdhi ajrihi min as-siyam. Tidak ada jalan orang lain boleh ambil pahala puasa tadi, macam yang kita sebutkan tadi. Bal ajruhu muddakhirun li sahibih. Bahkan pahala puasa itu disimpan Allah untuk hambanya. Kalaupun dia buat zalim kat orang, pahala lain diambil, solat, zakat, haji lain-lain, tapi puasa tak, sehingga puasa tadi menjadi asbab dia masuk ke dalam syurga Allah. Begitu hebatnya, gembira dia dengan puasanya bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, hari ini kita ada belajar 3 hadis yang cukup menarik yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ni. Yang pertama tadi Ustaz cerita tentang kebaikan doa di bulan Ramadan. Sahih. Dan yang kedua kita cerita tentang memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan yang ketiga, kegembiraan orang yang berpuasa. Baik Ustaz, boleh ke saya nak tanya soalan sikit Ustaz? Itu tak sabar kita tanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, tadi kita melihatkan tentang orang yang dia tidak menutup aurat berdoa, dan soalan yang seterusnya Ustaz, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, adakah menjadi keutamaan dalam kita ni Ustaz kena buat macam ni untuk berdoa? Jadi keutamaan ke Ustaz untuk kita menadah tangan untuk berdoa, ataupun ia hanyalah merupakan adab dalam kita menadah tangan di dalam berdoa Ustaz? Baik, masya-Allah, tabarakallah, soalan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Aiman. Nabi SAW diriwayatkan ketika berdoa, kana yarfa'u yadayhi khudwa mankibayhi, adalah baginda mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, lebih kurang sebegini, sini pun boleh. Nah, ketika musim kemarau boleh kita panjangkan sebegini. Ketika qunut macam ni saja tak apa, ketika berdoa macam ni pun tak apa. Yang penting angkat tangan sebagai tanda keseriusan. Walaupun kita kalau begini pun khair juga, tetapi itu adabnya kurang. Jadi dia lebih melibatkan adab dan sunnah Rasulullah SAW kalau berdoa begini. Jadi kena angkat tangan, tanda keseriusan. Kemudian kita memahami apa yang kita doa itu, supaya apa yang kita minta itu sesuai dengan kita sebagai hamba memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Maka kerana itu berdoa dengan mengangkat tangan, satu sunnah Nabi, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Sesiapa yang ikut sunnahku di akhir kefasadan umat, menghidupkan sunnah itu, maka baginya pahala satu mati syahid. Mengangkat sahaja tapi kena niat ni Nabi buat, kita ittiba' ikut Nabi, pahalanya satu mati syahid dan tanda tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik Ustaz, kita tengok doa ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Ustaz, adakah bacaan ini yang lebih afdal ataupun doa je lah apa yang kita nak doakan? Baik, selepas ini para penonton jangan ke mana-mana, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Rabbi ighfirli
waliwalidayya warhamhum kama rabbawna sighara. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Nampak khusyuk je ibu-ibu kita kat rumah tu kan, menyaksikan kita pada hari ini, kerana banyak perkara-perkara menarik yang kita akan kongsikan. Terutamanya hari ini kita cerita tentang doa, kita cerita tentang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan kita menceritakan tentang kegembiraan orang yang berpuasa ni. Jadi Ustaz, saya ada satu soalan ni Ustaz, nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, iaitu berkaitan dengan kalau kita buka puasa ni Ustaz, kalau lebih kurang dah pukul 7 tu, mak kita akan kata, Aiman, cepat-cepat baca doa. Sebelum buka puasa ni mustajab doa. Jadi kita nak tahu juga Ustaz, dalam tempoh kita berpuasa itu, ada tak waktu-waktu yang khusus untuk kita ni kena banyak-banyakkan doa ni Ustaz? Fadal. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ramadan apa waktu pun makbul doanya. Apa waktu pun. Tetapi terlebih khusus ketika orang yang berpuasa itu berpuasa, bermaksud daripada waktu subuh sampai maghrib, itu lebih khusus. Adapun doa yang makbul malam, siang Ramadan tu, masya-Allah, setiap saatnya itu nilainya adalah nilai ibadah kalau kita boleh gunakan dengan jalan untuk ta'abbud, ubudiyah pada Allah SWT. Tapi ada juga waktu yang ulama kita minta banyak-banyak baca doa. Macam yang Mak Aiman, Ustaz Aiman tadi sebut tu. Sebelum buka puasa, banyak-banyak kita minta. Memang betul. Ini disebut dalam hadis yang panjang, Nabi sebutkan tentang kelebihan Ramadan. Dalamnya ada lailun khairun min alfi syahrin, Lailatul Qadar. Lalu Nabi sebut di akhir hadis, fa'akthiru fihi bi arba'i khisalin. Ketika bulan Ramadan, tak kira siang ataupun malam, banyakkan 4 perkara menyebutnya. Iaitu 2, itu mengembirakan Tuhanmu. Dan yang 2 lagi, itu tidak boleh tidak, Nabi sebutkan, la yastaghni ahadun minhuma. Tidak boleh seseorang terlepas daripadanya, mesti minta. Lalu kata ulama, apa yang 2 yang mengembirakan Tuhanmu? Istighfar dengan tahlil. Apa 2 yang tak boleh tidak kita mesti minta? Syurga dan jauh daripada neraka. Sebab itu ulama berdasarkan hadis ini, maka baik kita sebut 4 perkara ini ketika nak buka puasa, especially sebab waktu itu tengah berpuasa satu. Yang kedua, tengah nak buka puasa ni waktu-waktu yang mustajab. Maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Astaghfirullah, aku bermohon ampun kepada Allah. Allah suka tu. Allah suka kita syahadah sebegitu dan kita mohon ampun pada Allah. Kemudian as'alukal jannata, aku mohon padamu ya Allah syurga, wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon jauh daripada api neraka. Sebahagian ulama katakan begini. Yang 2 itu kita guna sirah aku. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku mohon ampun padanya. Tapi ketika syurga dan neraka tadi kita guna sirah jama'. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon padamu syurga. Sebab kita nak masuk syurga bukan kita je. Isteri, suami, anak-anak, ayah, ibu, rakan taulan, kaum kerabat. Dan kami mohon ampun, kami mohon padamu ya Allah dijauhkan daripada api neraka. Jadi memang benarlah yang dikata Ibu Ustaz Aiman tadi itu. Kena banyak-banyak doa. Bukan tu je. Boleh kita selang-seli dengan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, pengalaman Al-Faqih bersama beliau, memang begitu. Dalam 10 minit kita nak buka puasa, kita baca itu Ustaz Aiman berulang-ulang kali. Nah, maknanya tadi Ustaz baca satu doa yang mana ada dinukilkan di dalam ayat Quran Ustaz ya. Jadi saya nak tanya juga Ustaz, mana yang lebih baik, doa yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun doa lah apa saja Ustaz? Soalan yang sangat baik, bertanya tentang perkara yang baik. Allah dalam bulan yang baik Ramadan. Dalam bulan yang baik. Sudah pasti Al-Fadhil Ustaz Aiman dan semua hadirin yang dirahmati Allah,
doa yang ada dalam Al-Quran itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik sebab tidak ada sesuatu dalam Al-Quran melainkan semuanya dengan pilihan daripada Allah, malah kalamullah, dan ini yang terbaik. Nah, kemudian doa yang datang daripada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa daripada tabi'in, para ulama selepasnya, barulah doa kita. Kadang-kadang doa dalam Quran, hadis daripada sahabat tabi'in tak ada kita nak minta, tak ada dalam doa tadi itu. Jadi kita minta dengan cara kita, tidak mengapa. Tetapi sebolehnya hendaklah didahulukan doa-doa yang kita sebut ranking yang baik tadi, kemudian doa kita. Itu adalah yang terbaik. Apapun doa apa sahaja, asalkan ia membawa kebaikan dunia dan akhirat. Boleh Ustaz ya. Baik Ustaz. Biasanya kalau kita pergi umrah Ustaz Ustaz tolong doakan saya nak dapat anak. Ustaz tolong doakan saya nak naik pangkat dan sebagainya. Jadi kita ni Ustaz dalam raudhah tu kita jenuh baca doa orang je kan. Dan begitu jugalah bila mana kadang-kadang kita berdoa ni, kita doa untuk diri kita sendiri ataupun kita berdoa untuk orang lain. Ada ke kebaikan Ustaz untuk kita berdoa untuk orang ni, nanti orang je yang dapat ke macam mana Ustaz dalam kita berdoa ni Ustaz? Tentang kita minta orang doa ketika kita pergi ke tanah suci Makkah ataupun Madinah, itu Nabi pernah buat dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar nak pergi menunaikan haji, Nabi mengatakan la tansana fi du'aika ya Umar. Wahai Umar, jangan lupa kami dalam doamu. Itu macam lirik lagu je Ustaz. Kenal aku dalam doamu. Ada saya. InsyaAllah. Ada Nabi katakan la tansana fi du'aika ya Umar. Jangan lupakan kami dalam doa engkau wahai Umar. Wahal siapa Nabi nak minta pada Sayyidina Umar, tapi nak bagi tahu Nabi ketika bagi sebegitu dalam kaedah menyebutkan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Walaupun Nabi sebut pada Sayyidina Umar, itu pengajaran untuk kita. Boleh juga kita minta pada orang lain untuk doakan kita di tanah suci, sebab di tanah suci itu ada tempat-tempat yang makbul doa. Dalam riwayat memang disebut, antaranya di Multazam, dekat Al-Kaabah sendiri, Al-Musharrafah, dan tempat raudhah lain-lain. Baik, doa untuk orang lain sampai doa kita untuk kita tak ingat. Lepas tu baru nak doa sini, polis dah halau dah. Mudah-mudahan dengan baiknya sangka kita dengan orang tadi Zaiman, Allah juga makbulkan permintaan kita. Walaupun duk baca panjang ni, maklong, pak ngah semua duk doa, time-time masa kita boleh dah tolak lah. Mudah-mudahan dengan baik sangka kita pada orang tadi tu, tolong Allah juga makbulkan doa kita biiznillah. Nah, doa untuk orang lain itu ada manfaatnya. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Rawahu Tabarani. Sesiapa yang mohon ampun kepada Allah untuk orang yang beriman laki dengan perempuan, bukan untuk kita, untuk orang yang beriman laki dengan perempuan, pahalanya Allah akan tulis sebanyak orang beriman lelaki dengan perempuan tadi itu. Tidak ditakhsis, tidak dispesifik apakah orang itu zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu ihtimal ya. Kalaulah orang yang beriman sejak zaman daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang hidup yang meninggal, berapa ramai itu ada. Begitulah banyak pahala kita. Katalah untuk umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Katalah untuk tahun kita ini 2024. Katalah orang yang beriman tu 2 bilion yang masih hidup, tak terkira yang meninggal. Pahala kita sekali baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu sekali baca 2.5 bilion pahala kita dapat. Sekali baca. Karena itu, apakah manfaat doa untuk orang lain kita yang minta? Ya, ada manfaatnya. Begitu yang kita sebutkan dalam hadis tadi itu. Jadi, bacalah untuk kita, juga untuk orang lain juga. Imam Nawawi sebut tadi dalam kitab Majmu' bahawa kerana orang yang berpuasa itu pahala doanya makbul, doa untuk kita juga orang lain juga. Itu masalahnya Ustaz. Saya pernah dengar kalau orang berdoa ni pasti Allah kabulkan. Disebut dalam Quran saya. Tapi Ustaz tak dapat lagi kereta sport sini Ustaz. Macam mana nak buat ni? Mungkin ada disebabkan perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam seseorang itu berdoa. Apa penghalangnya? Selepas ini para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, biasanya dalam kesibukan kita ni kan, macam-macam cara orang mendapatkan makanan tu. Jadi saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, dalam bulan Ramadan ni ramai orang Islam memberikan keutamaan kepada mencari berkat dalam menunaikan kewajipan rohani mereka. Jadi bagaimana Ustaz kita nak memastikan makanan itu halal menyumbang kepada perkara ini Ustaz? Baik. Makanan bukan sekadar untuk penyediaan semasa Ramadan je, tetapi mengambil makanan yang halal, melambangkan ketaatan dan kepada perintah Allah dan mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga mencerminkan komitmen kita kepada kesucian dan membolehkan kita berbuka puasa dengan tenang sebab makanan tadi suci dan halal, dan kita mengetahui tindakan kita sejajar dengan iman sebab iman sudah pasti akan konsum makanan yang bersih dan halal dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Ustaz, abang-abang penghantar makanan kita ni kan, mereka ni menghantar makanan dan melihat satu perkara ini sebagai satu amal perbuatan yang baik Ustaz. Jadi bagaimana perbuatan yang ringkas ni Ustaz, nampak macam hantar makanan biasa-biasa je, tetapi Ustaz mempunyai makna semasa di bulan Ramadan ni Ustaz. Masya Allah, sangat semasa soalan ini sangat baik. Memang apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan semua bernilai ibadah kalau dengan niat yang baik. Termasuk juga kalau kita menghantar makanan kepada seseorang untuk berbuka puasa. Jadi dengan memastikan hidangan mereka sampai tepat pada masanya sebelum buka puasa tadi itu, kemudian selamat pula adik-adik ataupun siapa-siapa yang menghantar makanan tadi itu sebenarnya juga menyumbang kepada kesejahteraan orang yang berpuasa dan meringankan bebanan mereka. Tak perlu nak beratur lagi sebab makanan dah sampai dah, mencerminkan semangat belas kasihan dan kemurahan hati yang digalakkan dalam bulan suci ini dan juga di bulan-bulan yang lain. Jadi adik-adik ataupun siapapun yang menghantar makanan itu termasuk di dalam amal yang baik dan soleh, terutama di bulan ini. Cuma kadang-kadang mak long tu, makcik-makcik kita kat luar tu dia risau Ustaz. Kita order makanan ni halal ke tidak ni? Ni kedai ni betul ke tidak ni Ustaz? Jadi bagaimana kita nak supaya keraguan itu ataupun Ustaz boleh berikan kepada kita tips bagaimana untuk kita mengatasi kebimbangan ini dan memberikan ketenangan fikiran tu Ustaz. Fadhal. Ini satu yang sangat baik sebab concern tentang halal dari segi makanan itu. Bukan hanya ia bersih tapi juga halal. Ini sangat penting untuk ketenangan fikiran. Jadi kerana itu, untuk sesuatu yang ada kaitan dengan penghantaran makanan yang halal, jadi kita boleh memilih platform yang bekerjasama dengan restoran yang disahkan. Maksud, tempat ataupun servis yang kita nak mereka hantar makanan ini, mereka ada kaitan dengan restoran yang disahkan dan memberi keutamaan kepada perkhidmatan dengan pilihan penghantaran halal yang diperuntukkan, di mana para pemandu menerima latihan yang sesuai dengan prosedur pengendalian. Selain itu, kita boleh lakukan penyelidikan secara proaktif, ajukan soalan tentang pensijilan dan memantau pesanan untuk kejelasan. Sebab apa? Pilihan yang disedari memberi kuasa kepada kita semua untuk menikmati pengalaman makanan yang sejajar dengan apa yang kita inginkan. Barulah rasa tenang Ustaz ya. Ya, betul. Dan ini memang berkaitan dengan bekal by Food Panda. Yang telah mendapat pengiktirafan daripada JAKIM. Bekal by Food Panda adalah servis penghantaran makanan yang dijamin halal di Malaysia dan menjanjikan penghantaran makanan halal dari restoran terus ke pintu rumah anda. Selain itu, penghantaran bekal by Food Panda telah menjalani latihan pematuhan syarak dalam mengendalikan makanan yang dihantar. Jadi makanan dijamin halal. Pengurusan penghantaran juga dijamin halal. Ini memberikan ketenangan kepada pelanggan dan dapat menjamu selera tanpa rasa was-was. Anda boleh menikmati perkhidmatan ini dengan mudah melalui aplikasi Food Panda.
Untuk ketenangan fikiran pada bulan Ramadan ini, pilihlah bekal by Food Panda, penghantaran makanan halal yang disahkan oleh JAKIM Malaysia. Halal dijamin, halal dihantar. Baik Ustaz, saya nak tanya satu lagi soalan, boleh Ustaz? Okey. Menghantar makanan semasa bulan Ramadan ni Ustaz, membolehkan kita menyumbang kepada suatu tujuan yang bermakna. Jadi apa ganjaran peribadi yang mungkin dialami seorang dengan melakukan perbuatan baik sedemikian Ustaz? Masya-Allah. Yang terlibat dalam menghantarkan makanan tadi sebenarnya satu perbuatan yang baik. Sebab dia bukan sahaja insya-Allah mendapat bayaran daripada penghantaran tadi, dapatlah sumber kewangannya Ustaz Aiman, tapi juga dalam pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Kita ataupun orang yang menghantar makanan tadi akan lihat kegembiraan orang yang menerima makanan tadi. Kita kan tadi cerita tentang bergembira ketika buka puasa dan menyumbang kepada kesejahteraan mereka dalam waktu yang suci. Khidmat pada orang, dapat bayaran juga dan dapat gembirakan orang tu bertimba-timba bertambah-tambah kebaikan itu. Ini memupuk rasa tujuan, mengukuhkan hubungan dengan komuniti daripada orang yang menghantar makanan tadi dan membolehkan berkongsi dalam keberkatan makanan. Itu dia Ustaz. Seronok ya bila orang hantar makanan ni sampai ke rumah untuk berbuka puasa. Baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3. Jadi kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, kita nak melihatkan kepada hadis perbincangan kita pada hari ini, iaitu memberi makan kepada orang dan juga kegembiraan ketika buka puasa ni Ustaz. Mau tak gembiranya ya, kita ni dah lah, kalau selain bulan puasa engkau makan waktu ni, aku makan waktu ni. Tapi bila bulan puasa Ustaz, ni bayangkanlah ni meja makan kita Ustaz. Daripada bucu sana sampai bucu sini ada makanan Ustaz ya. Dekat belah sana ada air temikai, situ air tebu Ustaz. Tapi Ustaz, maklum ni dia sedih. Dia sedih Ustaz. Sebab dia kata barulah nak sambut Ramadan, tiba-tibalah pula ABC dia kata Ustaz. Jadi Ustaz, macam mana dia nak rasa kegembiraan bila masuk bulan Ramadan ni? Adakah dengan tapi walaupun dia tak puasa, dialah yang siapkan sahur. Dialah yang siapkan muka puasa. Macam mana ni Ustaz? Masya-Allah, masya-Allah. Maklum, Kak Long jangan risau. Tak risau. Kenapa? Sebab kalaupun kita tak berpuasa, tapi kita ada peluang buat amalan lain untuk kita dapat ganjaran juga. Contoh Al-Fadhil Ustaz Aiman sebut tadi itu. Kita yang masakkan sahur, sediakan buka puasa, ironkan baju suami ataupun anak-anak untuk nanti pergi bersolat berjamaah, itu semuanya termasuk di dalam orang yang menolong kebaikan. Maka dia akan dapat juga kebaikan itu. Kalau kebaikan itu dibuat oleh orang lain. Itu. Bukankah kalau suami menikmati buka puasa yang sedap contohnya, menambahkan rasa nilai kegembiraan dalam makan tadi, gembira dah, tambah sedap, bertambah gembira lagi. Nanti dia mengimami solat tarawih dengan witir dengan bersemangat juga. Bukankah ini hasil daripada isteri tadi itu? Yang kedua, apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tak boleh berpuasa tapi menolong orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar. Tadi dia menolong ke arah kebaikan. Dua, perbuatan yang dilakukan walaupun tidak ada kaitan dengan orang lain. Contoh, dia menulis perkara yang baik, dia membersihkan rumah perkara yang baik, dia pastikan rumah itu teratur, mengembirakan suami, anak-anak, perkara yang baik. Apapun, disediakan makanan, sedekah orang lain pun pahala sedekah lagi. Walaupun kecil tapi pahalanya besar dalam Ramadan ini. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Hadis, siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara sunat, perbuatan sunat, kalau solat sunat, itu pahalanya seperti mengerjakan satu yang fardu. Qiyaslah kepada yang lain tadi, sedekah, membahagiakan orang lain,
menyantuni anak ayah ibu, orang anak yatim dan sebagainya, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu amalan yang fardu, itu seumpama dia mengerjakan 70 fardu yang lain. Jadi walaupun tak dapat berpuasa, tapi bukan bermakna kita tidak boleh berdoa, kita tak boleh buat kebaikan yang lain. Silakan. Kebaikan itu sangat luas, walaupun kecil sahaja. Di dalam Ramadan ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok keadaan ketika mana di tanah haram, Ustaz. Ya, ketika bulan Ramadan je, Ustaz, semua bakat berebut. Nak ambilkan air, nak bagi kurma, nak bagi makanan. Dan pendek kata, Ustaz, kalau pergi bulan Ramadan tu tak keluar duit lah kalau nak buka puasa ni. Ada je makanan untuk berbuka puasa. Jadi Ustaz, bagaimana semangat ini dapat kita pupuk dan kita nak bawa di tanah air kita ni, Ustaz, supaya kita berlumba-lumba dalam nak memberi orang berbuka puasa kerana fadilatnya cukup besar yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, Ustaz. Masya Allah. Ada 3 perkara. Satu, kita kena tahu bila kita dengar hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu tentang gambaran pahala digandakan di bulan Ramadan. Kita kena tahu dengan baca hadis, dengan mendengar tanyalah ustaz sebegini. Satu, tahu. Yang kedua, kita kena experience. Experience maksudnya kena pergi. Macam yang Ustaz Aiman tadi itu, memang Al-Faqir pun ada juga pengalaman Ramadan di tanah suci Makkah dengan Al-Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita masuk Al-Masjid Al-Haram, sama ada di Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram, kita ditariknya, Ustaz Aiman. Duduk sini. Walhal banyak lagi tempat lain. Walhal makan simple sangat dengan air zam-zam, dengan laban, dengan kurma, kuih sedikit. Tetapi mereka nak manfattara saiman tadi tu. Jadi, satu tadi kena ada ilmu, yang kedua kena kita ada pengalaman. Pengalaman, pergilah ke tempat-tempat yang kita lihat tadi, orang berebut untuk melakukan kebaikan tadi itu. Dan yang ketiga, kita kena lakukan. Maksud apa? Kalau kita lihat orang di Makkah buat begitu, kenapa tidak kita buat di Malaysia juga? Betul. Walaupun mungkin kita tak dapat buat exactly seperti mereka, tapi kita buat juga. Kalau kita tak buat di masjid pun, kita sendiri contoh beli makanan nasi ayam lebih sikit, sampai ke stesen minyak, kita tengok adik-adik yang berdiri jaga pump station tu, dekat pump tu kan, kita bagi, silakan. Ataupun di masjid yang memang sudah ada peruntukan, tapi kita tak dapat, apa salahnya kita ambil 20 bungkus letak kat masjid ni, 20 bungkus dekat masjid ni, kita sendiri yang lakukan. Mudah-mudahan dengan 3 ini kita akan dapat lakukan. Satu, ada ilmu, tahu fadilatnya tadi. 2, kena tengok macam mana cara orang buat tempat yang terbaik, Makkah, Madinah dan tempat lain juga. Yang ketiga, kita bawa experience itu ke Malaysia, kita buat semampu kita. Walaupun tidak seperti mereka, kita buat apa yang dapat kita lakukan. Mala yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Baik, Ustaz. Biasa mak-mak kita kalau bulan Ramadan ni, Ustaz, dia akan buat katakan lauk ayam masak kurma ni, Ustaz. Dia akan bubuh dalam 8 mangkuk ni dekat dalam ludang. Lepas tu dia kata, Aiman, pergi hantar ni lauk ni kat jiran rumah sebelah. Kita pun bawa dengan muka-muka penat Ustaz, petang-petang kan. Hantar rumah ke rumah. Dah akhir, Ustaz, penuh balik dulang kita. Ya, bawa kuah kurma je tu. Balik dengan ikan 3 rasa lah apa semua. Jiran kita pun beri semula kepada kita. Ini satu budaya yang cukup luar biasa, Ustaz. Dalam kita menghadapi bulan Ramadan, kita ambil pahala orang yang berbuka puasa ni. Ini peluang kita nak ambil di bulan Ramadan. Tapi Ustaz, saya ada sedikit kekeliruan, Ustaz. Silakan. Yang mana kalau kita melihatkan tentang fadilat orang yang bersedekah, mungkin dia disebutkan dalam surah Baqarah tentang bagaimana gandaannya, dan begitu juga solat, disebutkan bagaimana fadilatnya. Tetapi dirahsiakan tentang fadilat bagi orang yang berpuasa ni, Ustaz. Sehingga kan disebutkan bahawa Allah sendiri akan memberikan kajian sebut kepada orang yang berpuasa. Jadi kenapa puasa ini special sangat kepada orang beriman ini, Ustaz? Masya Allah. Soalan yang sangat baik. Dalam Al-Quran menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama itu adatul hasar. Maksudnya hanya saja, tak ada yang lain. Itu maksudnya. Hanya saja Allah melengkapkan, mencukupkan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab ada amalan yang bila buat begini pahalanya begini. Contoh man
qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf sahaja daripada Al-Quran, maka dapat satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu pahala, tapi alif satu pahala. Maksudnya satu kebaikan 10 pahala. Lam pun begitu, mim pun begitu. Memang. Tetapi dalam puasa ini tidak disebut bighairi hisab sahaja, tanpa hisab. Para ulama mengatakan innama yuwaffas sabirun ay innama yuwaffa as-saimun. As-sabirun ay as-saimun. Walaupun sabirun itu luas, orang yang sabar tadi adalah orang yang berpuasa. Memang sebab orang yang berpuasa itu dia sabar. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, ketika disebutkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi bahawa fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya ia puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Walhal hakikatnya semua amalan itu untuk Allah, tapi kenapa puasa specifically disebut hanya untuk Allah? Dijawab di dalam hadis yang sama, di akhir hadis Nabi mengatakan walladhi disebutkan kenapa ruku ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, sebab dia tinggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, keinginannya, semuanya ditinggalkan untukku. Itu yang menyebabkan puasa itu sangat luar biasa pahalanya. Tuan-tuan cuba bayangkan, Ramadan, madrasah Ramadan ini memang betul-betul untuk mendidik orang supaya taat pada perintah Allah. Kenapa? Makan halal, minum halal, bersama dengan isteri halal. Tapi kenapa kita tak lakukan yang halal? Satu, walhal dia halal. Dalam tempoh yang panjang, 2, daripada subuh sampai maghrib. Walhal halal semua itu. Kenapa? Sebab satu je, menjunjung perintah Allah. Walaupun mungkin orang tu minum ketika tidak ada orang dalam bilik, dia tak akan lakukan. Sebab Allah Maha mengetahui. 2, mengajar ikhlas. 2 perkara ini sangat mahal sekali. Sehingga kalaulah orang itu boleh tinggalkan sesuatu yang halal dalam Ramadan, menjunjung perintah Allah, kesannya nanti akan lebih senang meninggalkan yang haram di luar Ramadan, kerana ia sudah pasti betul-betul haram. Tadi yang halal ditinggalkan, maka yang haram sudah pasti ditinggalkan kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara falsafah dan antara pengajaran besar di bulan Ramadan. Meninggalkan sesuatu yang halal, menjunjung perintah Allah, akan memudahkan meninggalkan sesuatu yang betul-betul haram di luar Ramadan juga kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi lebih mudah. Akan lebih mudah lagi. Sepatutnya begitu. Baik Ustaz. Dan saya pernah dengarlah satu hadis Ustaz. Dia ada dalam lagu ada Ustaz yang mana mengatakan tak sempurna iman seseorang Ustaz kalau dia dalam keadaan kekenyangan, tapi ada lagi orang yang dalam keadaan kelaparan. Adakah menjadi tanggungjawab kita orang-orang yang susah itu untuk kita sediakan makan buka puasa dia atau bagaimana Ustaz? Selepas ini para penonton nak tahu jawapannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini. Dah lah puasa Ustaz. Kemudian menuntut ilmu pula pagi-pagi ni kan. Yelah, betul lah apa Ustaz kata tadi. Yang mana kalau kita tengok solat, ya, solat ni ada perbuatan. Ya, kalau sedekah tu adalah perbuatannya. Dan begitu juga dalam perkara yang lain. Berbeza dengan puasa ni, dia tak ada perbuatan Ustaz. Tinggal menahan diri daripada lapar dan dahaga. Ustaz ya, kita pun tak tahu, tengok line clear pun semua. Alamak, ada tembikai sejuk pula daripada Astagfirullahalazim. Bawa bertenang lu para penonton sekalian. Jadi saya ada nak tanya satu soalan lah kepada Al-Fadhil Ustaz. Yang mana saya terdengar Ustaz, kalau salah tolong betulkan saya Ustaz. Yang mana tak sempurna iman seseorang tu kalau dia dalam keadaan kenyang Ustaz, nyandor lagi, dan makanan dia penuh dalam peti ais, tetapi ya masih lagi ada orang dalam keadaan kelaparan. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit tentang hadis ni Ustaz. Masya-Allah. Memang benar hadis yang menyebutkan tidak sempurna iman seseorang yang dia dalam keadaan kenyang tapi jirannya itu dalam keadaan lapar begitu.
Yang dikatakan jiran di dalam Islam adalah dalam 6 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, selama 40 buah rumah itu. Jadi bermakna itu dikatakan jiran. Kita kena concern dan kita kena bantu semampu kita. Mungkin tidaklah setiap hari, tetapi kita bagi satu portion yang mungkin boleh mereka survive untuk beberapa hari. Kalau tidak pun dalam makanan yang dah dimasak Ustaz Aiman, mungkin dalam bentuk yang kering, yang basah, untuk mereka lakukan buka puasa dengan makanan itu. Sangat bagus umpamanya kita bantu untuk sediakan peti sejuk, sebab kadang-kadang orang bagi yang basah, mereka tak ada peti sejuk, nanti akan cepat busuk dan rosak. Itu juga satu cara untuk membantu mereka itu. Hadirin, Nabi pernah menyebutkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang dalam keadaan bersuka, dalam keadaan berkasih sayang, dalam keadaan sangat rapat hati mereka, seperti satu jasad. Kalau satu anggota sahaja sakit, umpamanya sakit gigi, maka yang lain tak boleh nak tenang, tak boleh tidur malam dan akan rasa sakit. Begitulah juga kita dengan saudara-saudara kita di Palestin dan yang dekat-dekat di rumah kita dan sebagainya. Justru bantulah ikut kadar yang kita mampu. Maka yang terbaik kita membantu orang yang lebih dekat dahulu. Contohnya jiran-jiran tadi itu, dengan cara yang boleh kita bantu, umpamanya dengan sediakan duit, kalau tidak pun dengan makanan basah ataupun makanan yang sudah tersedia tadi itu. Yang penting kita bantu mereka dengan apa cara sekalipun. Apa cara sekalipun kan. Jadi tuan-tuan, Nabi pun pernah pesan pada kita Ustaz, iaitu kalau kita masak tu lebihkan kuah Ustaz. Masya-Allah. Tapi janganlah bagi kuah saja kan, dah melampau tu kan. Okey, baik para penonton sekalian, kita berkisarkan tentang bagaimana keadaan kita untuk berbuka puasa, dan keadaan kita nak membantu orang dalam keadaan kesusahan. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita Ustaz, saya nak tanya satu soalan lah, berkaitan dengan kadang-kadang kita banyak Ustaz habis duit bulan Ramadan ni. Bila nak infak lagi, bagi orang makan lagi, nak siap dengan baju raya tak kira lagi Ustaz. Tapi mungkin kita boleh kaitkan hal ini Ustaz tentang bagaimana Nabi SAW pernah bagi tahu kepada kita siapa yang melepaskan seorang dalam keadaan kesusahan, Allah akan melepaskan kesusahannya. Dan bagaimana seorang ini yang menunaikan hajat seorang, Allah akan menunaikan hajatnya Ustaz. Mungkin ada kekaitannya tu Ustaz dengan bulan Ramadan ni kita banyak sangat keluar duit Ustaz. Fadal. Di dalam Islam, kalau kita keluarkan duit kerana kebaikan, tidak ada namanya boros. Tetapi kalau mengeluarkan duit walaupun RM1 dalam perkara yang tidak memberi manfaat, itu disebut sebagai pemborosan, tabdzir. Karena itu, kalau kita nak bersedekah sebanyak mana sekalipun, asalkan daruriyat, dia dalam hidup ni kan ada daruriyat, ada tahsinat, ada hajiyat, maka keperluan dahulu daruriyat kita ini untuk diri, untuk keluarga, itu diselesaikan dahulu. Kemudian kita bantukan orang lain. Dan membantu orang lain pun dia ada rankingnya Ustaz Aiman. Bantu dulu mak dan ayah, kemudian bantu dulu adik-beradik, kemudian kaum qarabah, kemudian kita bantu yang lain. Maka tidak salah untuk kita membantu, asalkan dalam tujuan yang baik. Karena itu kalau kita membantu orang lain, maka ini sebenarnya satu akhlak yang sangat mulia sekali. Tambah lagi dalam bab kekayaan. Kekayaan itu mestilah kita kongsikan pada yang lain. Sebab itu dalam Islam ada konsepnya zakat. Zakat itu pun setahun sekali. Kalau zakat mal contohnya. Kalau zakat diri, zakat fitrah itu pun setahun sekali. Itu saja yang wajib. Yang wajib dua tu je. Yang sunat bila-bila masa pun kita boleh bantu. Dan kita bantu tu dari kewangan, boleh makanan, boleh apa sahaja. Karena itu gunakanlah kelebihan yang Allah bagikan kepada kita dari segi kewangan, dari segi makanan, pakaian yang lebih kat rumah tu, kan yang banyak dalam almari tu, apa salah kita bagi kat orang, dan yang lain-lain asalkan atas nama sedekah. Dan sedekah itu ada dua, sedekah yang wajib tu namanya zakat tadi tu. Satu lagi sedekah yang sunat,
Ini yang akan meninggikan maqam seseorang itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi dengan 3 perkara yang Ustaz sarankan kepada kita, jangan lupa untuk kita ni banyak berdoa. Jangan lupa bagi orang berbuka puasa. Dan orang kata kita sebutkan sebagai apa dia? Kita beri kegembiraan kepada orang dalam berbuka tadi saya. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Jadi kita minta al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya rahimu ya rahman ya karimu ya mannan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan. Tidak taklah buka masa saya pula Ustaz. Dan terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.